Muhammad Dawid Binuddin dari DAI 1A akan membentangkan tajuk Satu Malaysia. Satu Malaysia diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Najib bin Tun Razak pada 3 April 2009 berslogankan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Matlamat konsep Satu Malaysia adalah murni, iaitu bagi memupuk dan mengukuhkan perpaduan nasional. Konsep Satu Malaysia diterjemahkan kepada 8 teras garapan Satu Malaysia. Terdapat pelbagai insentif di bawah gagasan Satu Malaysia seperti BRIM, Karisma, Prima dan sebagainya. Seterusnya, kita ke logan dan slogan Satu Malaysia. Pada tahun 2009, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Pada 2010, Satu Malaysia menjana transformasi. Pada tahun 2011, transformasi berjaya, rakyat sejahtera. 2012, Satu Malaysia janji ditepati. Logo Satu Malaysia melambangkan visi negara, iaitu mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai semangat cintakan negara berpandukan perlembagaan negara dan rukun negara. Ia juga mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari, berfikir dan menghayati satu visi untuk membina satu negara berjiwa bangsa. Bagi prinsip teras Satu Malaysia, ia disandarkan kepada 3 prinsip dalam memperkukuhkan perpaduan nasional, iaitu prinsip penerimaan, kegenegaraan dan keadilan sosial. Bagi prinsip penerimaan, ia bererti walaupun rakyat Satu Malaysia mempunyai cara hidup, amalan dan kebudayaan yang berbeza, tetapi kita menerima antara satu sama lain sebagai rakan setia. Bagi prinsip kegenegaraan, semangat nasionalisme dan cinta akan negara telah diterapkan semenjak dahulu lagi oleh pemimpin-pemimpin dahulu, iaitu Tunku Abdul Rahman melalui parti perikatan yang dipimpinnya dengan dibantu Tun Tan Chek Lock berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah British untuk tanah Melayu. Ia bertunjangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Ia adalah untuk memupuk dan mengukuhkan perpaduan nasional dan menerapkan aspek-aspek teras perpaduan dan nilai-nilai aspirasi. Bagi prinsip keadilan sosial, setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberi keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting. Semua kaum akan diberi keadilan dari segi aspek kebajikan. Ia juga bukanlah platform untuk mana-mana pihak membuat tuntutan yang keterlaluan yang tidak melambangkan prinsip Satu Malaysia. Nilai-nilai aspirasi yang digagaskan dalam konsep Satu Malaysia ialah nilai-nilai yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik yang akan memacu negara ke arah mencapai status negara maju. Nilai-nilai aspirasi ini akan membantu dalam mewujudkan tenaga kerja yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global, dan ini seterusnya akan membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. Terdapat 8 nilai yang diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dalam gagasan Satu Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatupadukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat, iaitu untuk negara. 8 nilai tersebut adalah budaya prestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu integriti, ketabahan, kesetiaan, kebijaksanaan dan budaya inovasi. Antara isu-isu dalam Perancangan Dasar Satu Malaysia, yang pertama, dari segi politik, pemimpin dan wakil rakyat perlu bertindak melepasi sepadan kaum masing-masing. Mereka harus melayan semua anggota masyarakat dengan adil dan saksama. Dua cabaran yang besar yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk memastikan gagasan Satu Malaysia mencapai matlamat perpaduan dan keadilan dalam politik, iaitu parti politik mengikut kaum serta keadilan wilayah. Dari segi ekonomi, keadaan ekonomi dunia yang sentiasa bergolak telah memberi tekanan kepada kestabilan ekonomi di Malaysia. Untuk mengatasi masalah kewangan dalam mengurus stabil negara, kerajaan terpaksa mengurangkan pemberian subsidi kepada rakyat, menaikkan harga minyak serta gula dan meningkatkan taraf elektrik. Dari segi globalisasi, matlamat wawasan 2020 ialah menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan mampu bersaing di peringkat global. Pembangunan 5 bidang utama negara di peringkat global ialah e-ekonomi, e-perkhidmatan awam, e-komuniti, e-pembelajaran dan e-sovereignty. Dari segi perpaduan, setiap kaum mestilah memahami bahawa perpaduan ialah satu bentuk pemerakatan, bukan persamaan atau proses penyamaratan atau menjadikan setiap kaum itu sama. Sikap berprasangka buruk perlulah dibuang dan digantikan dengan sikap saling mempercayai, mempunyai rasa hormat dan sedia bertoleransi terhadap adab resam, kebudayaan, agama dan kaum lain.
Dari segi nilai murni, penerapan nilai-nilai murni harus dipupuk dan diamalkan oleh semua kaum maupun kumpulan tertentu, iaitu institut kekeluargaan, pemimpin, kaki tangan awam dan swasta serta masyarakat. Saya Nurul Aini binti Muhammad Yuarisman dari DAIT 1A. Inisiatif program Satu Malaysia diperkenalkan pada 3 April 2009 oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang berprinsipkan rakyat didahulukan. Terdapat 23 inisiatif program Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Antara inisiatif program Satu Malaysia yang biasa kita dengar ialah Bantuan Rakyat Satu Malaysia, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Program Susu Satu Malaysia dan banyak lagi. Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau dikenali sebagai BRIM ialah bantuan dari segi kewangan yang diberi terus kepada rakyat yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM4,000 sebulan. Seterusnya, Perumahan Rakyat Satu Malaysia atau dikenali sebagai PRIMA. PRIMA bertujuan untuk membantu mana-mana rakyat yang layak untuk memiliki rumah dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga pasaran di luar. Akhir sekali, saya ingin terangkan tentang Klinik Satu Malaysia. Klinik Satu Malaysia ditubuhkan supaya dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan kerana bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM5 kepada warga negara, manakala bukan warga negara sebanyak RM15. Terusnya, manfaat Satu Malaysia. Nama saya Siti Nasuha binti Yusuf Tani Amnawah. Terdapat 5 manfaat penubuhan dasar Satu Malaysia ini. Pertama ialah memupuk perpaduan kaum. Memupuk perpaduan kaum ini penting terutamanya di Malaysia kerana Malaysia mempunyai rakyat yang pelbagai agama dan kaum. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan kerana dapat memainkan peranan dalam mencapai status negara yang stabil dan maju. Yang kedua ialah mewujudkan keadilan sosial. Ini membuka peluang pendidikan dan pembangunan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Malahan, rakyat dapat menikmati kemudahan asas dari segi pembangunan. Yang ketiga ialah memajukan ekonomi negara. Dengan ini, negara Malaysia dapat meneruskan ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi. Contohnya, membuat perubahan strategi ekonomi yang dapat menarik minat pelabur asing dan sekaligus dapat membuka peluang kepada rakyat. Seterusnya ialah menarakkan aspirasi. Menarakkan aspirasi ini sangat penting untuk mewujudkan semangat persaingan kerana dapat meningkatkan mutu kerja. Nilai aspirasi ini bertepatan dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan pada tahun 2009. Manfaat yang terakhir ialah menaikkan imej. Malaysia dikenali sebagai negara maju atau lebih dikenali sebagai negara yang pesat membangun kerana wujudnya semangat patriotisme dalam diri masyarakat. Dengan itu, imej negara terjaga dengan baik. Seterusnya, bagi langkah menjayakan gagasan Satu Malaysia, di sini terdapat 2 pihak yang memainkan peranan, iaitu Menteri dan Wakil Rakyat. Menteri mempunyai kuasa untuk melaksanakan projek pembangunan ekonomi dalam menjayakan gagasan ini. Kawasan luar bandar dan kawasan yang mempunyai penduduk miskin akan diberikan tempuan yang lebih. Bagi peranan Wakil Rakyat pula, mereka melaksanakan beberapa aspek utama yang terkandung dalam gagasan ini. Mereka juga perlu berkhidmat kepada masyarakat tanpa perlu mengira kaum dan agama. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh penduduk setempat juga adalah tugas Wakil Rakyat. Terdapat beberapa cabaran dalam menjayakan gagasan Satu Malaysia ini. Antaranya ialah konsep ini tidak diberi perhatian dan tiada niat untuk mengetahuinya. Yang kedua ialah bagaimana untuk menyebarkan konsep Satu Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Usaha kerajaan juga tak jelas dalam mencari golongan sasaran utama dalam mempromosikan konsep ini. Tindakan kerajaan dalam menggunakan arus media massa dan media elektronik dilihat tidak efektif dan efisien. Kesimpulan yang saya dapat katakan ialah konsep Satu Malaysia akan membawa kepada aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih baik, erat dan sebagaimana kehendak prinsip rukun negara. Perkara yang perlu wujud dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat, menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. Pembinaan negara bangsa bagi sesebuah negara bergelar kaum seperti Malaysia adalah amat penting, terutamanya dalam era globalisasi yang membenarkan pengadilan secara bebas dan pantas. Keupayaan membina negara bangsa bergantung pada perkongsian nilai integriti, kebolehan dan dedikasi serta kesetiaan.
Sesungguhnya, semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama Satu Malaysia, iaitu kebersamaan dan kekitaan bagi menjayakan konsep ini.